Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sedang jemaahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan golongan yang bersyukur ini sedikit jemaah sekalian. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan juga modus operandi iblis yang Allah rakamkan dalam surah Al-A'raf ayat 17, yang mana iblis ni minta kepada Allah SWT untuk dipanjangkan umurnya. Setiap yang bernyawa tu pastikan mati, kullu nafsin za'iqatul maut. Namun iblis ini Allah panjangkan usianya sehingga ke hari kiamat. Apa iblis nak buat? Iblis kata kepada Allah, wala tajidu aktsaruhum syakirin, engkau tidak akan dapati mereka bersyukur. Apabila Allah SWT sendiri menyatakan bahawasanya yang bersyukur itu sedikit, qalilan ma tashkurun, kemudian iblis pula menyatakan bahawa kebanyakan mereka tidak bersyukur, wala tajidu aktsaruhum syakirin, maka perkara ini mestilah diberikan perhatian yang amat tinggi di masa sekalian. Ini satu perkara yang mesti kita ulang berkali-kali, mohon kepada Allah dengan sepenuh hati, sehingga Nabi SAW mengajarkan kita doa untuk meminta pertolongan daripada Allah untuk jadi hamba yang bersyukur. Belum tentu kita menzahirkan perbuatan pada af'al kita hari ini, perbuatan fa'li kita, perbuatan kita itu menyatakan syukur, belum tentu. Kerana apa jemaah sekalian? Kerana iblis melakukan perbuatan lebih lama daripada kita. Bukan 20 tahun, bukan 30 tahun, bukan 40 tahun. Kemungkinan besar ratusan juta tahun, wallahu ta'ala. Tapi akhir perbuatan itu bukan sekadar menyatakan iman, malah lebih tinggi daripadanya kafir, kana minal kafirin. Sebab itu mana-mana tausiah, tazkirah, pengajian, pengisian, saya selalu ingatkan diri saya dan jemaah semua, tujuan kita beramal, kita menyatakan apa yang kita lakukan pada hidup kita ini adalah untuk menyatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan yang tertinggi jemaah sekalian. Sifat ibadat Nabi boleh kita rujuk pada Syama'il Muhammadiyah. Kita boleh tujuk dalam bab
Maja'a fi ibadati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam bab menyatakan ibadat Nabi. Al-Imam Tirmizi rahimahullah alaih menyusun dalam bab ibadah Nabi SAW. Dalam bab itu beliau meletakkan hadis tentang solat, ibadatnya solat. Itu nombor satu ibadat. Lalu dalam satu hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Fumadi mengatakan kepada Rasulullah, berkata, "Ya Rasul, kenapa masih lagi solat sampai bengkak kaki? Sampai bengkak kaki mas sekalian. Sedangkan engkau telah dijamin surga, telah dihapuskan dosa, tiada dosa. Kenapa?" Nabi kata, "Salahkah aku untuk menjadi hamba-Nya yang bersyukur?" Saya lah tak bercerita orang. Saya ni dalam perjalanan tadi, yalah, daripada keluar rumah, dia timing lagi sikit, habis lekat, habis hujan lebat selebat-lebat, sebab pakai double signal tadi. Tidak nak naik kuda perang lah tadi. Tak apa nak kata pula, Allah takdirkan nak kita. Nak bagi tahu je, kalau dalam perjalanan tadi dapat WhatsApp masuk, katakan anda dijamin syurga, saya rasa patah balik lagi. Tenten masuk WhatsApp mesej dijamin syurga, you-turn balik saja, teruk no pengen. Nak apa lagi? Dah jamin syurga, tak solat apa-apa. Yang tak jamin syurga pun tak solat. Ini kan yang jamin. Nah, kalau begitulah Nabi jawab, salahkah aku untuk menjadi hamba yang bersyukur? Sedangkan semua telah dijamin pada Nabi SAW. Tapi Nabi lah yang paling ekstra, Nabi lah yang paling lebih dalam melakukan amal. Bengkak kaki diri lah, ya Allah. Syukur ini satu kalimah yang cukup berat, mudah dilafaz. Doa yang Nabi ajar, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ringkas, doanya ringkas, tapi maknanya luas, tapi ramai yang terbabas. Kerana rujuk kepada sifat syukur itu sedikit. Bila syukur itu sedikit, dimulakan syukur itu dengan ingat, Allahumma a'inni ala zikrika. Nah, kalau syukur tu sedikit, barangkali ingat pun sedikit. Bila ingat sedikit, maka taat pun tidak. Kerana ingat itu tertegak dengan taat. Apabila dia taat, lalu dia melakukan perbuatan, dia ingat kepada Allah atas segala nikmat. Contoh kita datang solat, kita tanya anak kita, kenapa solat? Kerana Allah dah hidupkan aku. Allah dah bagi semua perkara nikmat yang semua datang dari Allah. Masa terutamanya, modal masa, modal yang tidak ada jual kat mana-mana. Habis masa, habis. Allah bagi masa, tiba-tiba kita curi masa. Kita makan modal. Perkara yang paling besar dalam hidup masa. Kalau tak ada masa, tak ada semua masa. Masa ditukar kepada nyawa. Kalau tak ada masa untuk kerja, maka tak ada kerja lah. Apply kerja, minta berjela-jela resume, hantar semua pejabatan, tengok-tengok dah dapat. Bila dapat, pergi interview. Jadi bila interview dia tanya, bila boleh datang kerja ni? Saya tak ada masa dah datang. Dan kau minta ni kenapa? Nampak? Bila tak ada masa, tak ada kerja. Tak ada masa dengan anak, tak ada anak lagi. Tak ada masa dengan suami, tak ada suami. Walaupun ada. Tak ada masa dengan isteri, tak ada isteri. Tak ada masa dengan Allah, tak ada Allah. Bagaimana terjemahkan masa itu? Itu syukur. Allah bagi masa. Datang kerana nikmat Allah bagi. Datang itu sebab rasa Allah bagi. Lalu kita pun sujud kepada Allah. Ini ciri ibadat Nabi SAW. Tapi kita bimbang, kita takut, kita risau. Kalau ibadah itu diterjemahkan dengan solat, nombor satu ibadah itu solat.
Kita nisbah dengan hidup kita hari ini jemaah sekalian. Jika kita merasakan bahawasanya dunia ini mesti dapat dengan Allah, kurniaan Allah, pasti solatnya akan dijaga, sudah pasti penuh masjidnya. Jadi nisbah itu akan diukur. Sebab itu ketika kegemilangan Islam, kurun yang terbaik pada zaman Nabi SAW, seterusnya zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'in, sehinggalah zaman seterusnya Khulafa' ar-Rasyidin, zaman yang mana memerintah dunia. Apa ciri yang pertama yang nampak zahir syiar Islam? Adalah masjid penuh, tanpa perlu ada apa-apa program isu. Sebab semuanya telah didedahkan, telah disedahkan, telah diperlihatkan bahawasanya wujud alam ini tanpanya Allah tidak boleh. Maksudnya tidak boleh wujud segala yang ada pada muka bumi ini tanpa Allah. Kita kerja ni dapat beli kereta, boleh beli kereta bukan sebab kerja itu, sebab kurniaan Allah. Walaupun kita bekerja itu asbabnya, tapi dapat kepada hasil apa yang kita dapat hari ini. Ahlussunnah wal Jamaah meletakkan perbahasan segala apa yang hasil ataupun takluk kesan hasil itu kurniaan Allah, bukan nisbah kepada usaha itu. Jadi kalau tengok kereta, ingat Allah bagi, agak-agak ke mana nak bawa kereta tu pergi. Kalau tengok rumah, ingat Allah bagi, ke mana diri itu nak pergi. Dan kalau tengok diri ini Allah bagi, ke mana kita nak bawa diri itu pergi. Tapi kebarangkalian manusia menyangka segala apa yang dapat di dunia ini kerana kelayakan dia. Dan Allah dah nyatakan dalam Al-Quran, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia ni dia akan melampau dan dia menyangka dia boleh dapat apa yang dia nak. Dia rasa dia ni perfect, dia boleh dapat apa dia nak, walau apa yang dia nak itu semuanya Allah bagi. Kau minta ke, tak minta ke, semua Allah bagi. Tinggal lagi yang tak minta dengan cara betul, bagi tanpa Allah redha, istidraj. Kalau minta sedar doa untuk dapat, ini tanda Allah bagi. Jadi taat tak salah ada dunia, yang salahnya melupakan pencipta itu. Sehingga kan Allah merakamkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 28, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu boleh kufur dengan aku sedangkan kamu asal mati? Aku hidupkan, aku bagi semua. Kenapa berkira dengan aku? Begitulah kamu lepas akan dimatikan balik. Ayatnya Al-Baqarah ayat 28. Kemudian dihidupkan balik, kemudian kembali kepada aku, dan aku akan tanya semuanya. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sedih-sedih yang memuliakan Allah Ta'ala. Maka di sini kalau kita lihat bagaimana kita nak menjadikan Nabi SAW itu mengendalikan kehidupan. Bagaimana nak faham Nabi SAW mengendalikan kehidupan itu? Kita lihat sifat ibadat Nabi SAW. Apabila kita nak jadikan hidup kita di ibadah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bila kita nak jadikan hidup kita di semuanya ibadah, wallahi kalau kita interview orang, takkanlah orang nak mengatakan bahawa perkara ini dia tak nak buat jadi ibadah. Bagi contoh, tak jauh, kalau pergi kerja, kita buat seminar kan, buat ceramah kadang-kadang kita test. Saya buat ceramah, saya cakap gini, ini semua yang dalam kerja ni bukan ibadah, sia-sia je. Marah-marah, berdesing dengar, ustaz yang macam-macam. Makna kata orang semua nak kaitkan ibadah. Beli kereta, kita pun cakap ini sia-sia beli ni. Marah-marah, marah, nak lebih marah, cari duit sia-sia semua tu. Lagi marah. Ustaz nak cakap macam-macam, apa yang saya buat ni ibadah. Kalau ibadah lah terasnya, mesti ada sifat ibadah. Sifat dia mesti ada. Sifat ibadah Nabi itu tadi bersyukur. Jadi syukur itu dibangunkan dengan hati yang mengenal Allah.
Hati yang sedar bahawa wujud alam ini mesti dengan sifat Allah, bukan dengan diri dia. Jadi syiarnya, dan kalau kita nak kaitkan bagaimana af'al, perbuatan untuk menyatakan ingat Allah, maka tidak lain tidak bukannya sekalian, maka diri ini mestilah diikatkan dengan syariat yang Nabi takkan pernah tinggalkan. Itulah berjemaah, datang solat awal waktu, syiar masjid penuh sekalian. Ni sekarang musim kita ni, Allah takdirkan semula saudara kita di Gaza diserang kembali. Azan dulu. Azan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sudah jemaahnya mulakan Allah SWT. Khair. Bersama muslim. Saya izin ajak sikit boleh dah. Dapat setengah boleh insya-Allah. 15 minit ini. Baik. Kenyataan baru-baru ni, kalau kita lihat suasana sekarang, saudara Islam kita di Gaza bermandikan darah kembali. Maka datang pimpin jemaah sekalian untuk kita memboikot segala apa yang terkait dengan kemaslahatan Israel.
Tapi alangkah malangnya boikot itu terkait sekali dengan masjid mana? Dengan masjid-masjid dia boikot tak datang, macam mana? Itu masuk dah. Boikot yang lain itu betul lah. Oh, boikot sekali masjid pun diboikot. Kalau saya namakan kena santau masjid. Lalu lalang tak nampak masjid, kena santau. Hilang masjid tak nampak. Definisi syukur yang jemaah sekalian nak menerjemahkan nikmat menjadi taat mesti ada tempat dia. Sebab itu Nabi SAW memberikan mesej yang sangat besar, sangat penting, yang sangat mendalam. Sehingga kan Nabi ketika Isra wal Mi'raj itu bermula daripada masjid ke masjid. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu kiblat pertama. Itu sekarang yang diserang itu Masjidil Aqsa sebenarnya. Yang diserang kalau ibrah kita, ya kalau kita lihat negara Palestin itu diserang, mereka mempertahankan dan sekiranya terkorban jasad mereka, nyawa kita, nyawa mereka, mudah-mudahan syahid mereka di hadapan Allah, mempertahankan negara dengan simbol kepada negara itu, landmarknya adalah kiblat pertama. Jadi kita bila kita kalah mempertahankan kiblat kita yang ini solat, bukan syahid ni mas sekalian. Kita kalah nak mempertahankan dengan apa? Musuh juga. Sana musuh, sana Dajjal, tentera Zionis. Musuh yang sedang ada dengan kita sekarang yang lebih dahsyat dari Dajjal. Sekarang ialah macam-macam besi keluar balik sejarah, semua kan buka sirah. Semua jadi ahli pakar sejarah sekarang. Kajian musim. Buat plot cerita ni betul dah, tak salah. Dan lain sekali kita fikir, siapa punya kerja mereka ni? Itu soalan dia kan. Tak payah pening-pening ni mas kan. Yang angkara semua kehancuran ini Dajjal. Itu kepala dia. Naik presiden kepada Persatuan Kejahatan-Kejahatan seluruh alam. Presiden dia siapa? Iblis. Ada dengan kita. Kalau setara anak, orang kata pengikutnya, kata anak dia punya tim-tim dia kan, dia boleh buat kehancuran setara tu. Agak-agak presiden ni macam mana tahap kehancuran dia. Lagi dahsyat, menyelinap masuk tanpa sedar, hancur dari dalam. Sana hancur dari luar. Iblis buat hancur dari dalam. Jadi masjid, ketaatan itu, kesyukuran itu dengan masjid. Nabi Sulaiman AS, kita untuk nak pertahankan Masjid Aqsa itu adalah Masjid Aqsa dibina oleh Nabi Sulaiman AS. Tanda syukur bina masjid. Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS itu bina Kaabah. Jadi kalau tanda syukur kita, jaga masjid. Jaga dia. Hari ini masjid, mereka dah boleh kata menang lah. Sebab apa? Mereka nak mengosongkan dua tempat ini. Sekarang mereka nak mengosongkan Palestin kan? Umpama nak mengosongkan masjid, bila Palestin dah keluar masjid, ada orang tak? Tak ada lah, kosong. Sebab Dajjal nak turun, mereka nak masuk. Ada satu video tu, perbualan antara mereka. Dia kata buat persiapan cepat. Ketua nak turun, persiapan cepat. Cepat-cepat datangkan ahli karya ni, tukar convert semua ahli karya. Sebab nak daftar jadi AJK, nak lantik dia punya Nazi dah. Nazi dia dah jalan. Kalau semua itu ahli karya masih Palestin, macam mana nak lantik aja? Dia nak kosongkan. Dan Iblis dah buat benda ni awal-awal. Dua tempat yang dia nak kosongkan, dia dah pun kosongkan secara nyata. Sama ada syariat. Sekarang kita nampak di Palestin tu secara syariat, tapi secara hakikatnya dia akan kosongkan rumah Allah dan rumah tangga. Dua rumah ini akan dikosongkan secara syariat atau hakikat. Tapi kalau Iblis dia buat secara hakikat, secara tersembunyi. Apa dia? Hati itu kosong, datang masjid kosong,
Saudara apa pun tak ada makan-makan. Makan-makan. Bagi contoh, ni saya cerita kulil haq walau kana murran, berkata benar walau pahit. Rumah tangga kosong. Hari ni kosong rumah tangga kosong. 2 rumah yang masuk kaki kanan di atas muka bumi ni, yang disyariatkan kaki kanan 2 tempat. Yang lain sunnah kaki kanan. Masjid dengan rumah. Nah, rumah kita mau kena masuk ke kiri, tak pasal. Melangkah, mai masuk. Walau langkah rumah kita kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuk masjid kita kaki kanan, keluar kaki kiri. 2 kekuatan ini, 2 ni kuat. Kalau rumah tengok Nabi, rumah Nabi dengan masjid, attach. Sekarang terus jadi gazette terus. Apa tanda lagi nak tunjukkan sebagai syiar syukur? Ini kita dah bincang bab syukur, sifat ibadat Nabi. Nombor 1 syukur. Bukan banyak. Kerana kita amal banyak tapi tak rasa syukur pun tak jadi. Nabi syukur sehingga ibadatnya kuat. Sehingga kan Aisyah radhiyallahu anha kata tadi dalam hadis Nabi SAW, katakan Aisyah kata, bukankah engkau telah diampunkan? Ya Rasulullah, innaka lasta mislana qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, engkau bukanlah seperti kami. Allah telah mengampunkan dosa engkau yang dahulu dan akan datang. Lalu Nabi jawab, afala akunu 'abdan syakura wa lima la af'alu wa qad unzila alayhi. Nabi jawab apa? Apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Bukan banyak, tapi sebab syukurnya kuat, maka ibadahnya banyak. Bukan banyak sebab macam-macam niat kadang-kadang. Nabi solat, ibadat, ciri ibadat, bila sebut ibadat nombor 1 solat, tak ada balik. Dalam bab solat pula, solat betul mesti selari dengan iman. Ia ni apa? Mengesahkan Allah. Jadi amanu wa amanu solihat. Sebab itu kalau lihat syariat datang masjid, tidak dikaitkan dengan mendirikan solat semata-mata, tapi syariat ada iman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir. Kemudian baru wa aqamas shalah. Jadi orang Islam itu solat, tapi orang beriman itu solat tapi di masjid. Tak ada kompromi itu tanda syukur. Sebab Nabi solat banyak dan Nabi solat di masjid. Kecuali ini solat sunat lah. Solat sunat di rumah. Dituntut kalau yang banyak solat, kalau nak buat banyak sunat, solat sunat di rumah. Kalau di masjid itu yang fardu. Membawa masuk 2 rumah ini mesti diimarahkan, mesti dihidupkan. Itu tanda syukur. Bila tidak syiar ini semakin malam di akhir zaman, yang penuh hanya Masjidil Haram, Haramain saja. Minta maaf jemaah sekalian. Kita kalau pergi umrah, pergi haji, kita boleh ulang-alik jalan kaki, berkilo-kilometer nak datang jemaah sekalian. Kita pun seronok, tapi kenapa suasana tu tak boleh terjemah di sini? Apakah aktiviti yang paling banyak berlaku di Mekah, Madinah? Solat. Kenapa tak boleh berlaku di sini? Kerana fitnahnya pekat. Kerana apa? Kita bimbang hati kepada kosong. Itu kita bimbang. Sebab tu kena isi dengan syukur. Bila syukur mesti taat. Kata Sahal dalam maksud dalam bab syukur, Sahal ibn Abdullah mendefinisikan syukur sebagai bermujahadah. Maksud syukur bermujahadah dalam melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, sama ada ketika bersendirian atau dalam keadaan terang-terangan. Menurut Al-Junaid, syukur ialah perasaan hati bahawa tidak berlakunya syirik pada nikmat Allah SWT. Apa maksud syirik? Syirik bil makna 2 keadaan, syirik khafi wa syirik jali. Syirik khafi, syirik jali terus nampak dengan perbuatan, terus buat perkara yang dilarang oleh Allah, dia keluar pada iman. Yang bahaya syirik khafi, sehingga Nabi cukup takut, inna akhwafu alaikum asyirkul asghar. Ma huwa syirkul asghar ya Rasulullah? Ar-riya.
Syirik yang tersembunyi, riya. Apa maksud riya? Ra'un, nak tunjuk orang. Apa maksud tunjuk orang? Melibatkan orang. Jadi kata lain, ibrahnya kita ni, amalan kita semua yang kita buat ni, kita tak nampak keterlibatan Allah. Nampak ada orang tu, kita pun orang. Sebab tu syirik, riya tu boleh bermula dengan diri sendiri. Kalau aku tak usaha ni, tak dapat. Jadi nak tunjuk ke orang, usaha dia bagi dapat. Habis. Nak tunjuk ke orang. Sebab itu tak boleh sekutukan nikmat ini dengan selain Allah. Kita dapat kereta, dapat rumah, dapat isteri. Kokolah dia lebih. Ini kan dapat lebih, majib pun tak nampak. Ma'auzubillah min zalik. Dapat kereta, memang kita kerja siang malam, tapi nikmat itu ni jangan syirik kan? Apa maksud syirik? Tak ada kena mengena dengan makhluk Allah. Tak betul. Kereta ni siapa bagi? Allah. Tengok kereta ingat Allah, tengok rumah ingat Allah, tengok isteri ingat Allah, tengok anak ingat Allah. Bila ingat Allah, pergi masjid lah. Tak boleh tahan macam ni. Tak boleh tahan nanti ni. Ke masjid dah pergi. Bukan ingat Allah tu. Tak apa Ustaz, yang penting dalam hati kita. Kalau macam tu Nabi rumah tak ke masjid kan? Nabi paling makrifat. Sebab tu Al-Imam Nasafi menterjemahkan syukur ialah pengiktirafan diri bahawa dia lemah untuk melaksanakan hakikat syukur itu. Dia lemah. Satu, dia ni pertama, syukur hati ialah makrifat. Syukur dengan hati ialah makrifat. Jadi dia mengenal bahawasanya nikmat yang ada tidak boleh tanpa Allah, mesti dengan Allah. Bila dengan Allah, semua nampak Allah. Allah bagi, Allah bagi, Allah bagi. Berdebar hati ni, sesak dada dia, datang haji, baru lega. Apa nak buat? Terima kasih Allah, banyak nikmat kau bagi. Aku tak boleh tidak menafikan, kerana semua mesti dengan Engkau. Tak boleh. Kalau tidak kerana Engkau ya Allah, aku tidak akan ada apa pun satu kat muka bumi. Bukan sebab usaha kita. Ini ahli sunnah wal jamaah clear. Kita bimbang ada yang beriktikad qadariyah. Qadariyah ni sebab usaha. Dia tawakal, dia iktikad kalau tak usaha tak dapat. Hati-hati, dia boleh jatuh pada akidah qadariyah. Dia gantung kepada usaha. Walaupun kita berusaha, dapat tetap Allah. Bagata almarhum Datuk Seri Abdul Saddin Al-Hafiz, dia kata apa? Usaha pada kita, rezeki pada Allah. Usahalah 27 jam pun, tetap yang dapat itu rezeki Allah. Jawab. Sebab tu Allah kata dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah 28, sehingga kan kata kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Macam mana kau ni boleh buta daripada syukur dengan aku? Syukur bukan sekadar dengan lafaz, tapi dengan perbuatan, dengan terjemah lisan memuji Allah, anggota melakukan ketaatan. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebab tu kesimpulan kalau kita lihat hari ini, bila musuh boleh menakluki kita ni, kita kena buat muhasabah. Pertama, memang telah berlaku atas qadar Allah. Yang berlaku tetap berlaku. Yang kita memerhati, ambil iktibar. Kalau kita lihat bagaimana Nabi ajar, yang pertama mesti diajar adalah, pertama, jangan menyekutukan Allah. La tusyrik billah. Yang mana daripada la tusyrik billah inilah datang sifat syukur nanti. Kerana dia nampak nikmat itu tidak disyirikkan, tidak disekutukan. Dia tidak ada nampak yang lain daripada Allah bagi. Dia tak nampak usaha dia, dia tak nampak duit dia, dia tak nampak makhluk, dia nampak Khalik. Sepatutnya begitu. Nah, kalau begitu jemaah sekalian, manusia hari ini kebarangkalian dia sedang melakukan kezaliman yang paling besar daripada kezaliman, kejahatan daripada musuh Islam. Memang mereka menghancurkan negara Islam, membunuh mereka yang tidak berdosa. Itu kezaliman. Tetapi Allah kata, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang lebih besar daripada kehancuran musuh-musuh Islam buat. Tetapi penganut Islam, apabila dia melakukan syirik, dia sedang melakukan kezaliman yang paling besar. Sebab tu 13 tahun Nabi SAW menegakkan kalimat thayyibah la ilaha illallah.
kemudian kita lihat bila tertegaknya iman, kemudian amalnya masjid. Saya tak nak cerita yang lain. Kita cerita syariat yang jelas. Mungkin orang kata masjid jelas tak, masjid juga, tapi kita kena membincangkan bagaimana strategi kita begitu begini dah. Nabi bina masjid. Macam mana nak bina masjid? Bina syukur. Macam bina syukur, kebarangkalian syirik sedang bermaharajalela sekarang. Kebarangkalian, sebab tu Allah lepaskan kita kepada musuh. Sehingga Allah cabut ketakutan musuh terhadap kita. Musuh tak takut tengok kita. Buatlah statement macam mana, dia pandang kita macam itu. Kadang kita pun geram juga. Kita dah buat statement macam dia bom lagi. Geram tu kena kita. Tapi nak macam mana? Ada hadis mas kan? Ini akan datanglah kita sambung kepada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Yang mana keadaan umat Islam di akhir zaman seperti makanan dikerumuni oleh musuh seperti makanan. Sahabat cukup bimbang. Kenapa ya Rasul? Sebab sikit ke? Tidak. Sedangkan kamu kediri itu banyak, tetapi ibarat buih ketika di atas permukaan laut. Dan waktu itu Allah cabut ketakutan musuh terhadap kamu, dan Allah campakkan penyakit di dalam hati kamu, hubbud dunya, iaitu wahan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi kita bimbang perkara itu sedang menular masuk, dan kita mohon kepada Allah Ta'ala kembalikan kesucian dalam iman dan menegakkan amal yang benar. Yang ini diukur dengan berbalik kepada kita. Saya seru diri saya dan semua jemaah untuk kita mengesahkan Allah dengan menterjemahkan syariat, dengan mengutamakan solat di masjid without kompromi. Tak ada dah dakwah-dakwi, kita dah akhir zaman. Ini masa untuk bangkit mengesahkan Allah dan menyebarkan syiar Islam yang paling besar. Itulah mengimarkan rumah Allah. InsyaAllah itu sifat ibadat Nabi syukur tadi. Dan kita akan sambung di sisi yang akan datang. Mohon maaf saya ada kekurangan dan ambil masa sebab tadi saya kelewatan sikit. Dan mudah-mudahan masa ini Allah ganti dengan taman syurga. Bila taman syurga, doalah nak tutup ni makbul doa tuan-tuan. Kalau di Madinah tu berebut nak masuk Raudhah min Riyadhil Jannah. Kalau di sini masuk tak payah berebut. Masuk dah. Kapet dah ala Raudhah dah ni. Jadi ambil nak peluang ketika berada di Raudhah ni, bukan saja nak lambatkan, saya tahu. Saya antaranya menjaga bos. Syak Ba'diyah ada 5 minit tutup. Memandangkan sebuah salah datang berlambat, lain pula jadinya kan. Datang ni salah kau dah lambat, balik awal. Takut belakang kan. Allahu akbar. Mohon ampun maaf lain sekali ada kekurangan, kata-kata itu kurang bicara dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perabasa kita pada malam ini. InsyaAllah sehingga kita bertemu lagi pada sidang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis shawab.